Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Nur Zamri. Baik, sebelum kita ke rangkuman berita utama, kita ikuti dahulu perkembangan pilihan raya kecil PRK Dun Jepak Sarawak. Setakat pukul 4 petang, 46% daripada keseluruhan 22,731 pengundi selesai memilih wakil rakyat baharu. Mereka mengundi di 14 pusat pengundian membabitkan 45 saluran. 3 daripada keseluruhan pusat pengundian itu ditutup 4 petang tadi. Ia membabitkan SK Kuala Anau, SK Sungai Setulan dan Tabika Kemas Kuala Segan masing-masing dengan 1 saluran mengundi. 11 lagi pusat pengundian akan ditutup 5.30 petang. Dan untuk perkembangan semasa PRK Dun Jepak, kita terus sahaja bersama Syazwani Samsu. Ya, Nurul, tepat 4 petang tadi, 3 daripada 14 pusat pengundian bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N67 Jepak sudah pun melabuhkan tirainya. Dan saat ini kami berada di Dewan Suara Bintulu bagi menantikan peti-peti undi yang selesai dihitung di 3 pusat pengundian yang ditutup awal itu. Dan petang ini saya tidak bersendirian, saya bersama dengan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kecil Dun N67 Jepak, Abang Zainuddin, Abang Turki, bagi memperincikan perjalanan proses pengundian pada pagi tadi dan seterusnya pengumuman keputusan pada malam kelak. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Baik Tuan, mungkin boleh memperincikan bagaimana perjalanan proses pengundian pada pagi tadi? Okey, syukur proses pengundian yang kita adakan pada hari ini bermula pada jam 7.30 pagi tadi, berjalan dengan lancar dan sebagaimana yang kita rancangkan. Sekarang proses pengundian masih lagi berlangsung di beberapa tempat pengundian. Baik Tuan, seperti yang kita sedia maklum, 3 pusat pengundian sudah pun ditutup. Jadi apa seterusnya, proses seterusnya? Okey, kita sekarang sedang menunggu KTM untuk membawa peti undi bagi yang telah pusat pengundian yang telah ditutup, dan selanjutnya kita akan menerimalah nanti bagi mana-mana pusat pengundian yang ditutup pada jam 5.30. So, di kesempatan yang ini juga saya memohonlah kepada semua pengundi di kawasan Jepak supaya mengambil peluang yang masih ada ni untuk terus datang mengundi. Kita ada masa lagi lah. So, saya mohonlah untuk pengundi-pengundi di Jepak. Baik, terima kasih Tuan. Okay. Kerana sudi meluangkan masa bersama dengan RTM pada petang ini. Jadi kepada pengundi yang mungkin baru saja pulang dari kerja, selesai kerja, jangan lupa jalankan tanggungjawab anda demi masa depan Jepak. Dan untuk makluman, PRK kali ini menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Parti Aspirasi Rakyat Sarawak yang diwakili Cheng Lia Ping dan juga Parti Bumi Kenyalang yang diwakili oleh Stevenson Joseph dan juga Gabungan Parti Sarawak yang diwakili Iskandar Turki. Baik, teruskan bersama kami kerana kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa, khususnya untuk pengumuman keputusan pada malam nanti. Saya kira demikian perkembangan dari Dewan Suara Bintulu ini. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syazwani atas perkembangan itu. Dalam pada itu, keputusan PRK berkenaan dijangka diumum 9 malam ini. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh turut menjangkakan peratusan keluar mengundi keseluruhan mencecah 65%. Beliau ditemui semasa meninjau proses pengundian di SK Kampung Jepak. Dalam pada itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak mengesahkan situasi keselamatan di semua pusat pengundian adalah terkawal. Tiada sebarang insiden yang tidak ingin berlaku lah. So nasihat kepada semua pengundi, hari beramai sehinggalah proses pengundi ditutup pada pukul lebih kurang pukul 5.30. Sementara itu, pengundi muda Crystal Janita Christopher, 19 tahun, teruja kerana pertama kali terlibat proses pilihan raya. Dia yang menyambung pengajian di Kuching sanggup pulang ke kampung halaman untuk tunai kewajipan memilih wakil rakyat. Belum tahu lah sebab first time, tapi ada orang ajar semua cara-cara mengundi. Masuk siap ada orang tunjuk semua. Nervous lah. Nervous lah? Excited? Excited. Sebab mengundi. Menunaikan tanggungjawab lah.
Baik, kita beralih ke rangkuman berita utama. Rakyat harus syukuri dan insafi nikmat keamanan serta kebebasan yang dikecapi negara ketika ini. Titah yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, ia tidak boleh dicemari polemik hingga menyemarakkan api permusuhan. Sengketa dan peperangan akan hanya meleburkan impian dan turut menghancurkan masa hadapan sesebuah negara sehingga akhirnya mengundang kemusnahan kepada umat sejagat. Sultan Abdullah menzahirkan titah diraja pada Majlis Convocation ke-20 Universiti Kuala Lumpur. Sri Paduka turut zahirkan rasa duka cita dan kegusaran terhadap konflik Israel-Palestin yang korbankan ribuan nyawa. Mengambil iktibar daripada konflik berkenaan, baginda mahu generasi muda negara terus dilengkapi ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan kekuatan untuk terapkan nilai-nilai murni dan kesedaran bagi menolak keganasan. Dan ini usaha membentuk negara dan masyarakat madani yang hebat. Bagi merealisasikannya, Perdana Menteri menekankan keperluan menerapkan nilai murni bermula daripada institusi keluarga. Terdirinya tamadun-tamadun besar. Tetapi sebaik saja nilai itu runtuh, negara boleh maju. Teknologi mungkin tinggi, tapi nilai mulai runtuh. Semua kebajatan, kemungkaran, rasuah dan penyelewengan diizinkan. Itu petanda keruntuhan atau bibit-bibit permulaan runtuhnya. Dari mana kita pupuk ini? Dari keluarga. Jelas beliau lagi, penerapan nilai, akhlak dan kemanusiaan tidak boleh diabaikan dalam usaha membina negara. Tanpanya, amalan kemungkaran, rasuah dan penyelewengan akan berleluasa. Perdana Menteri berucap pada sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 di Putrajaya. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengadakan perbincangan dengan agensi serta kementeri yang berkaitan berkenaan aspek kawal selia di TikTok Shop. Menterinya Fahmi Fadil berkata, perkara tersebut susulan aduan awam yang bimbang jika kerajaan mengambil langkah sama seperti Indonesia yang mengharamkan transaksi e-dagang di platform tersebut. Saya diminta beberapa follow up perbincangan sebab maklumat perlu lebih terperinci, dan selepas pada ini insya-Allah dengan beberapa maklumat yang kita kumpulkan, kita akan adakan beberapa perbincangan dengan kementerian-kementerian yang lain ataupun agensi-agensi yang berkaitan, kerana dari segi bidang kuasa bagi KKD dan MCMC dia adalah lebih ke arah kawal selia penggunaan rangkaian network. Khamis selepas Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Johnny Chim mengadakan pertemuan dengan pihak TikTok bagi membincangkan perkara tersebut. Hasil pertemuan, kementerian telah mendapat maklumat asas mengenai demografi dan barangan yang dijual menerusi platform tersebut. Pihak Liberal International LI telah diminta keluarkan nama dan logo Parti Keadilan Rakyat Keadilan daripada laman sesawang organisasi itu. Bagaimanapun, Ketua Penerangan Keadilan Fahmi Fadil berkata, LI belum beri sebarang maklum balas mengenainya. Saya telah susuli dengan saya telah menghubungi pihak Liberal International untuk meminta mereka perbetulkan perkara ini. Kita bukan ahli, kita tak pernah bayar apa-apa fee, membership fee kepada Liberal International. Our name and our logo should be removed from the website. Fahmi turut mengesahkan sejak beliau pegang jawatan dalam keadilan pada 2013, partinya tidak pernah adakan sebarang perbincangan untuk menganggotai LI. Jepun mahu perluas kerjasama dengan Malaysia untuk tingkatkan kesaling hubungan maritim dan kestabilan di rantau Indo-Pasifik. Perdana Menterinya Fumio Kishida menyuarakan komitmen itu mengambil kira cabaran keselamatan serantau yang makin meningkat. Ini termasuk pembangunan nuklear Korea Utara dan usaha-usaha unilateral untuk ubah status quo di Laut Cina Selatan serta Laut Cina Timur. Fumio Kishida akan mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Beliau dijadual tiba di Kuala Lumpur malam ini dan bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok.
281 penduduk terjejas banjir di Perak masih ditempatkan di 4 pusat pembinaan sementara PPS setakat 4 petang tadi. Kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan angka itu mencatatkan penurunan berbanding 302 penduduk terjejas pada 2 petang. Di hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 81 penduduk daripada 25 keluarga. PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan Langkap pula merekodkan 43 penduduk daripada 11 keluarga. Di Keria, PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lubak kekal menempatkan 100 individu daripada 24 keluarga, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu dengan 57 penduduk melibatkan 19 keluarga. Dalam pada itu, 3.4 juta ringgit disalur KPKT kepada Majlis Perbandaran Teluk Intan bagi kerja-kerja pembersihan dan naik taraf sistem perparitan kawasan perumahan dalam daerah itu. Ia akan dilaksana segera bagi mencegah banjir. Untukkan 30 juta ringgit di semua PBT khas untuk menaik taraf dan juga memperbaiki sistem perparitan dan longkang yang sumbat, yang rosak dan yang usang. Okey, dan daripada 30 juta itu 3.4 juta saya khaskan untuk kawasan Parlimen Teluk Intan. Ini hanya untuk kawasan-kawasan perumahan. Okey, kawasan kampung di bawah KKDW. Dalam pada itu, beliau mengingatkan kontraktor penyelenggaraan sistem perparitan yang dilantik supaya tidak culas melaksana tugas. Kontraktor culas berdepan tindakan tegas termasuk penamatan kontrak. Tiada amaran atau nasihat tsunami dikeluarkan Met Malaysia buat masa ini. Pengesahan dibuat susulan kejadian siren sistem amaran tsunami Malaysia di sebuah masjid di Kota Belud Sabah yang berbunyi awal pagi tadi. Siren itu berbunyi dikhuatiri kerana masalah teknikal. Tindakan susulan telah diambil. Baik, seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Nur Shazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan laporan cuaca dengan melihat tinjauan cuaca semasa melalui paparan gambar radar. Pada ketika ini, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Kita dapat lihat keadaan hujan lebat kini sedang berada di sekitar negeri Perlis, Kedah dan juga pedalaman negeri Perak, juga sedikit di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan hujan juga turut dilihat agak lebat di sekitar Lembah Kelang termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya dan juga sedikit di negeri Johor. Untuk keadaan di negeri Johor ini kita jangkakan boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Namun keadaan hujan di sebelah pantai barat ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Namun di bahagian utara melibatkan negeri Kedah, Perak, negeri Kelantan dan juga Terengganu termasuklah di negeri Pahang dan juga pedalaman negeri Selangor ini kita jangkakan keadaan hujan ini boleh sehingga ke tengah malam nanti. Baiklah, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan hujan di kebanyakan tempat di negeri Sarawak pada ketika ini dan keadaan hujan ini kita jangkakan dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam lagi. Dan di negeri Sabah kita dapat lihat keadaan hujan meliputi di sekitar pantai barat termasuklah di sekitar Kudat dan juga Sandakan pada ketika ini dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku pada malam nanti melibatkan kawasan di sekitar utara dan juga pantai timur termasuklah di bahagian pedalaman negeri Selangor dan juga sedikit di negeri Sembilan. Dan di negeri Sabah dan Sarawak pula keadaan hujan kita jangkakan boleh berlaku di pedalaman negeri Sarawak dan juga sedikit di bahagian pantai barat negeri Sabah. Justru itu orang awam dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan amaran yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri.
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Sarawak menyasarkan penubuhan 5 pusat data untuk memaju pertumbuhan ekonomi negeri. Fokus dari Sarawak itu akan diperincikan Bu Mawin. Bu Mawin, silakan. Baik Nurul, terima kasih. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa bangga terhadap kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM bersama pejabat Premier Sarawak dalam projek transformasi penanaman padi Agri Hub di Gedong. Sultan Sharafuddin yang juga Tuanku Chancellor UPM bertitah projek tersebut mampu memberi kesan kepada keterjaminan makanan negara khususnya Sarawak dalam meningkatkan hasil beras tempatan. Baginda turut menzahirkan terima kasih kepada Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng kerana sentiasa memberi sokongan dan kepercayaan kepada UPM Kampus Bintulu UPM KB. Sultan Sharafuddin bertitah pada istiadat Convocation UPM ke-47 Sidang 1 di Dewan Sri Kenyalang di UPM Kampus Bintulu. Titah Baginda UPM KB sejak 2001 berjaya melahirkan lebih 8,000 graduan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir dalam sektor ekonomi negara. Baginda juga bertitah pendidikan yang berkualiti adalah teras kepada pembangunan negara selari matlamat pembangunan mampan SDG. Sementara itu, seramai 487 graduan daripada pelbagai program diraikan pada convocation kali ini. Dari jumlah itu, 9 adalah graduan Doktor Falsafah, 12 graduan sarjana, 84 sarjana muda dan 382 graduan diploma. Sarawak menyasarkan mempunyai 5 pusat data menjelang 2030 yang akan membantu pertumbuhan ekonomi negeri menerusi aliran data rentas sempadan. Pusat data berkenaan akan menjadi pemangkin kepada revolusi digital Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata ketika ini Sarawak mempunyai satu pusat data tier 4 yang diperakui serta merupakan pusat data neutral dan hijau. I believe Sarawak is a supreme location for investment in data centers. We have the space and more importantly, we have the ability to supply reliable sustainable energy to fuel this data center. Tambah Premier, pemain industri dialu-alukan untuk meneroka peluang pelaburan dan berkolaborasi dengan Sarawak untuk pertumbuhan dan kemakmuran bersama. Sarawak juga dapat memupuk persekitaran kondusif bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur asas sedia ada. Beliau berucap demikian semasa majlis makan malam The International Business Review Borneo Awards 2023 di Kuching. Baik, sementara itu Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat oleh International Business Review IBR Asia Group. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng dalam ucapannya menyifatkan anugerah itu wajar atas jasa dan sumbangan Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud seiring gelaran Bapa Sarawak Moden. IBR Borneo Awards 2023, anjuran IBR Asia Group, bertujuan memberi penghormatan kepada syarikat dan agensi kerajaan terbaik yang beroperasi di Borneo iaitu Sarawak, Sabah, Kalimantan atau Brunei. Antara penerima anugerah dari Sarawak ialah Pengerusi Tegas Dato' Len Tarif Saleh, Pengerusi Silicon Net Technologies Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif SDEC Sudarnoto Osman serta Pengurus Besar Lembaga Pelabuhan Miri Sarawak Budol. Saudara, kerajaan akan mencari kaedah untuk bantu golongan nelayan pesisir. Menteri Komuniti Industri Makanan dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Uttom memberitahu ini termasuk cadangan mewujudkan makmal nelayan mengikut zon. Jadi kita duduk bersama. Kalau perlukan lab, kita akan lab. Buat lab. Bagaimana kita mentransformasikan keadaan nelayan-nelayan pesisiran. Kita zonkan je. Zon A, selatan, zon tengah dan zon utara. Supaya kita senang dapat lakukan sesuatu perincian pembangunan
bagaimana nelayan ini dapat ditransformasikan. Beliau berkata demikian semasa program pemimpin bertemu ahli nelayan Persatuan Nelayan kawasan PNK Bintulu. Tambah beliau, bukan hanya nelayan di Kuala Tatau, malah di seluruh Sarawak semua berdepan isu pendapatan bermusim dan harga ikan yang dikawal orang tengah. Oleh itu, beliau turut menyarankan agar nelayan mempelbagaikan usaha termasuk melibatkan diri dengan aktiviti pertanian yang boleh menampung perbelanjaan bagi tempoh 5 hingga 6 bulan sewaktu tidak turun ke laut. Sementara itu, ahli Lembaga Petronas Datuk Ibrahim Baki yang juga Adun Satok menjelaskan beberapa bentuk bantuan daripada Petronas akan diusahakan lagi membantu komuniti nelayan di kawasan tersebut. Berucap sebelum itu, Pengerusi PNK Bintulu, Sahperi Juri mengharapkan pihak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Bintulu lebih bertolak ansur dengan nelayan kecil yang mencari rezeki di Laut Bintulu. Sebagai contoh, 3 buah kapal yang menangkap ikan secara tradisi nelayan Panau di Kuala Tatau telah dicapkan sebagai orang yang melakukan kesalahan apabila kesalahan yang ketiga atau kesalahan yang kedua melanggar aturan mereka akan ditarik ke pangkalan maritim di Bintulu. Keadaan ini, ujar Sapri, akan menjejaskan lagi sumber pendapatan nelayan tersebut. PNK Kuala Tatau mempunyai keahlian sekitar 169 orang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia akan mengatur gerak lebih banyak aset laut ke Sarawak sebagai langkah kesiapsiagaan dan menjaga perairan negeri ini. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Laksmana Madya Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin berkata, setakat ini 2 buah kapal peronda iaitu KM Tegas dan KM Marlin telah diatur gerak ke Sarawak dan kini sedang beroperasi di Benting Patinggi Ali dan Benting Raja Jarum. Sekarang sedia ada KM Tegas dan KM Marlin telah diatur gerak di sini. In fact, sekarang tengah beroperasi di Benting Patinggi Ali Raja Jarum. Seterusnya, hujung tahun ni OPV 1 dan juga kapal yang akan diberi oleh pasukan sahabat awal tahun depan. Maritim juga katanya akan mengatur gerak KM Marudu dan KM Kimanis yang berupaya berada lebih lama di laut untuk menjaga perairan Sarawak. Proses mengatur gerak aset maritim ke perairan pantai barat Borneo ini adalah bagi menjaga kepentingan ekonomi negara meliputi sumber petroleum, gas asli serta industri perikanan selain menjaga keselamatan komuniti maritim. Laksmana Madya Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin bercakap dalam sidang media selepas majlis penutupan eksersis maritim Perkasa Timur Siri 2 Palang 2023 di Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching. Eksersis bermula 28 Oktober di Kota Kinabalu dan berakhir di Kuching itu melibatkan 14 buah kapal laut dan 2 pesawat milik maritim disertai 652 warga maritim Malaysia telah mengharungi jarak 850 batu nautika di Laut Cina Selatan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Pemawin, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu. Sabah Gesa Pemaju Perumahan bina lebih banyak rumah mampu milik antara fokus dari negeri di bawah payung. Laporannya langsung bersama Anisia Dolos di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, baik Nurul. Kerajaan negeri sedia mempertimbang memperuntukkan tanah negeri kepada Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida bagi membina rumah mampu milik bagi kategori B40 dan M40. Ia selaras komitmen memajukan industri hartanah di negeri ini sekaligus memperkasa usaha menyejahterakan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, kerajaan negeri sedia memperuntukkan tanah kerajaan di Sepanggar untuk dibangunkan syaridah dengan syarat harga rumah diturunkan dalam jangkauan kumpulan B40 dan M40. Penyediaan rumah kepada golongan berpendapatan rendah merupakan keutamaan kerajaan negeri sejajar pembiayaan RM125.6 juta untuk rumah mesra SMJ di semua 73 Dewan Undangan Negeri DUN di Sabah. Demikian ucapan Datuk Haji pada Majlis Makan Malam Syaridah dibacakan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalan. Mengenai kempen Sabah Malaysia Rumah Keduaku, ujar Datuk Haji, enakmen berkaitan Sabah Malaysia Rumah Keduaku akan dibentangkan di persidangan DUN tidak lama lagi.
apabila dilaksanakan, kerajaan negeri menjangkakan kemasukan bakat, kepakaran dan pelaburan yang akan memanfaatkan Sabah. Komitmen kerajaan mendalamkan dan membersihkan Sungai Garama di Beaufort berjaya memberi manfaat kepada penduduk setempat menambah pendapatan. Usaha telah dimulakan sejak awal tahun ini dengan peruntukan berjumlah RM240,000. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, peruntukan kerja-kerja berkaitan disalurkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran Beaufort telah membuka laluan lebih luas kepada sektor pelancongan tanpa berdepan cabaran air surut yang menghadkan pelaksanaan aktiviti pelancongan. 240,000 lebih kurang macam itulah dalam 1.65 kilometer, dan saya akan berusaha sedaya upaya untuk fasa yang seterusnya untuk mendapatkan peruntukan yang akan disalurkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran daerah Beaufort. Datuk Ruslan ditemui media selepas menerima kehadiran 28 pelancong dari negara Latvia yang menyertai aktiviti rekreasi di Sungai Garama. Ujarnya lagi, tarikan utama pelancongan di sungai berkenaan adalah monyet bangkatan yang hanya dapat dilihat pada waktu senja dan malam, selain keindahan cahaya kelip-kelip dan kawanan kerbau di sepanjang tebing sungai. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX menyarankan kerajaan pertimbangkan insentif penggunaan telefon pintar kepada penjawat awam bagi memudahkan tugas harian. Setiausaha Agungnya Abdul Rahman Muhammad Nordin berkata ia penting dalam era teknologi digital masa kini untuk meningkatkan produktiviti penjawat awam. Sebab handphone adalah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan produktiviti komunikasi kan, dari segi berhubungan, dari segi kerja. Jadi harap kerajaan boleh fikir untuk bagi sikit insentif kepada yang kaki tangan bawah ni, yang pekerja-kerja bawah ni, dia bagi insentif untuk menggunakan handphone dalam waktu kerja. Dalam perkembangan berkaitan, katanya QPEX telah menghantar memorandum sistem saraan baru kepada Perdana Menteri bagi memohon menyemak semula sistem saraan yang hampir 21 tahun tidak disemak bagi menjamin gaji yang selesa dan adil kepada penjawat awam. Abdul Rahman ditemui RTM selepas merasmikan pemilihan Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah KGKS Pusat 2023 cawangan Sandakan. Sementara itu, pengerusi KGKS Sandakan Muhammad Nur Safiq Junaidi menyuarakan harapan lebih ramai guru menjadi ahli KGKS yang kini mempunyai 924 ahli di bahagian Sandakan, termasuk kinabatangan, beluran dan telupit. Manfaat KGKS ini sebenarnya sangat banyak. Salah satunya adalah di samping untuk membela kebajikan hak-hak guru, samping itu juga di mana suara-suara daripada kesatuan guru-guru ini kita dapat bawa pergi ke peringkat yang lebih atas. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN terus komited memperkasa kempen kesedaran kanser reproduktif WK dalam kalangan wanita di negeri ini. Menurut Pegawai Perubatan LPPKN Sabah Dr. Halimatul Sadiah Muhammad Aris, kempen juga bertujuan memperluas pelaksanaan program subsidi ujian mamogram saringan kanser payudara dan ujian HPV DNA saringan kanser serviks. Program itu memberi peluang kepada kaum wanita yang layak memanfaatkan subsidi ujian mamogram di pusat mamogram swasta berdaftar dengan LPPKN Sabah. Alhamdulillah, actually daripada statistik LPPKN dan memang daripada kita punya experience apabila kita berada di luar, apabila kita berjumpa dengan wanita-wanita, wanita-wanita di Sabah actually sangat berani and menyahut cabaran dan mempunyai kesedaran yang tinggi untuk mendapatkan saringan. Beliau ditemui media semasa program kempen kesedaran kanser reproduktif wanita WK di Kota Kinabalu. Turut diadakan perkhidmatan kekeluargaan, kaunseling dan aktiviti interaktif remaja Cafe Teen dijayakan dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat, Yayasan Kebajikan Negara, Majlis Kanser Nasional, Hospital Pakar KPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial.
Youth Hub atau Hub Belia terletak di Kompleks Belia dan Sukan Persekutuan Putatan merupakan inisiatif Kementerian Belia dan Sukan menggalakkan aktiviti belia. Ia dimanfaatkan pertubuhan belia untuk berkumpul sekaligus menikmati pelbagai kemudahan disediakan. Menurut penasihat Kelab Belia Inovasi Kampung Sendil merangkap pengurus Kopusa Maju Berhad, Muhammad Iskuzawan Israk Arsid, kemudahan berkenaan dimanfaatkan untuk pelbagai aktiviti sukan dan pembangunan belia di bawah kelolaan Jabatan Belia dan Sukan Sabah. YHub ini memang dibuka pada setiap hari dan insya-Allah kepada mana-mana belia-belia atau NGO-NGO di mana-mana saja, bukan saja di Putatan maupun di luar kawasan Putatan, sekiranya memerlukan tempat atau kawasan untuk mengadakan mesyuarat, perbincangan ataupun aktiviti, bolehlah datang ke YHub di kawasan KBS Pasir Putih ini. Demikian dinyatakan kepada media ketika Perhimpunan Belia Peringkat Negeri. Kemudahan ini turut mendapat reaksi positif orang ramai. MyHub yang dibuka ini saya rasa ada satu usaha yang sangat baik sebab ini menjadi satu pusat kepada para belia yang mungkin tidak tempat untuk mereka beraktiviti, untuk berprogram, dan ini MyHub boleh menjadi satu platform yang baiklah. Bagi pendapat saya, dia banyak kebaikan lah, terutamanya untuk golongan belia-belia ni. Sekurang-kurangnya mereka tidak berciciran lah. Sekurang-kurangnya diorang tidak macam lepak sini, lepak sana. Kan ada tempat lah untuk diorang. Kemudian dia yang ada di sini adalah seperti badminton, taekwondo, futsal dan banyak lagi. Dan kebaikan dia dapat mengeratkan para belia di sini dan mendapat kawan-kawan yang lebih ramai lah. Fasiliti ini menyediakan tempat untuk bersukan seperti gelanggang, badminton, futsal, takraw. Jadi ini memudahkan kami lah para belia untuk menceburi bidang sukan. Antara acara diadakan dalam program menghimpunkan belia dari seluruh Sabah ini, fun walk, sukan rakyat, cosplay, e-sukan dan kempen derma darah. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Nurul. Silakan, Nurul. Denisia Dolus, terima kasih atas perincian dari Sabah itu. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Baik saudara, 1,000 keluarga masyarakat India di kawasan PPRO Lembah Pantai terima sumbangan Deepavali daripada ahli parlimennya Fahmi Fadil yang bertujuan meringankan beban golongan kurang mampu dalam meraikan perayaan itu. Ini adalah satu cara saya sebagai ahli parlimen di Lembah Pantai cuba untuk bantu komuniti terutama yang akan menyambut apa-apa perayaan termasuklah Deepavali pada tahun ini. Sumbangan meliputi barangan keperluan asas termasuk minyak, gula, garam dan tepung. Saya biasa macam tu, saya satu orang, saya banyak happy dia. Dulu tahun dia ada datang rumah saya. Kasih barang. Dia banyak gembira. Saya orang sakit punya orang sudah tua, duduk rumah, mari ni macam banyak happy. Rasa gembira dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Fahmi dan tiap-tiap tahun dia akan aturkan sumbangan ini untuk ramai dekat sini PPR punya orang yang susah ada juga ramai. Suka juga saya tahu saya bayar punya office pun. Saya pun mari jumpa semua orang, saya pun banyak happy. Sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 yang berlangsung di Putrajaya pagi tadi meriah dengan kehadiran pelbagai lapisan masyarakat. Ia diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri. Of course happy lah sebab banyak aktiviti yang ada diadakan pada hari ini ya. Bermula dengan fun walk dan lepas tu ada aktiviti tambahan untuk kanak-kanak
dan juga kami boleh kenal kawan-kawan baru lah. Enjoy lah sebab budak-budak pun semua enjoy. Diorang memang suka benda-benda macam ni kan. So kita spend well lah weekend kita. It brings back actually a family memory about, because we used to celebrate Family Day, and now it's just like a few of us only in my family. So it's like actually quite fun that I didn't know I can experience Family Day with friends actually. So it's quite exciting. Sambutan hari ini best sangat, dapat ramai kawan dan boleh buat banyak aktiviti yang sangat seronok, macam macam ada petting zoo, lepas tu ada origami, mewarna dan lain-lain lah. Yeah, it's very happening now, and you can eat and have fun, and also have a lot of activities. One is the colouring, so I will let her to colour now. Perhimpunan Solidariti untuk Palestin yang diadakan secara maya menerusi satu aplikasi permainan video baru-baru ini dapat sambutan dari dalam dan luar negara. Ia berjaya selahkan pendirian dan suara teguh masyarakat global yang menentang kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin di Gaza. Perinciannya terus saja bersama Rizaldin Ruslan. Ya, Nurul, lebih 200 pemain permainan video kanak-kanak Roblox sertai demonstrasi dalam talian itu. Inisiatif digerakkan Afiq Mak Zaid, penstream permainan video yang selesa dipanggil Cikgu Zaid. Dia bersama seorang pelajar tingkatan 3 dari Muar membina platform digital dinamakan Dataran Tanjung Mas untuk kumpulkan peserta perhimpunan. Pengisian perhimpunan termasuk bacaan doa kunut nazilah selain laungan hidup Palestin. Platform kami adalah buat live gaming di media sosial. Kami cuba sampaikan di peringkat kami. Kami cuba berjuang dengan cara kami menyampaikan maklumat tentang hal ini, dan saya pun tak sangka sebenarnya mendapat perhatian dunia. Tapi sebab mungkin apa yang mesej yang kami bawa ini adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Ihsan terhadap manusia, apatah lagi kalau kita orang Islam. Usaha tersendiri itu wajar dipuji dan diteruskan. Ia berjaya hasilkan impak besar dalam perjuangan membela rakyat Palestin terus ditindas Zionis. Kita isi rasa terpanggil untuk kita berikhtiar sesuatu perkara lah. Sama ada kita membantu dari segi keuangan, doa, dan juga usaha-usaha yang kita boleh membantu saudara mara kita. Mereka tak perlukan kita datang ke sana. Apa yang perlu kita buat ialah kita berdoa dan memberi sokongan yang padu kepada mereka. Dan ini usaha untuk bantu kanak-kanak berkeperluan khas termasuk autism mengenali 25 Rasul. Persatuan Autism High Functioning Malaysia MAFA anjurkan program penerapan sejarah 25 Rasul melalui visualisasi grafik. Menerusinya, pelajar dibimbing mencipta dan mewarnakan watak animasi berdasarkan cerita dalam buku Kisah Nabi dan Rasul. Mereka turut diajar melakukan suara latar sendiri. Budak-budak autism ni, diorang berfikir secara unik. Diorang fikir luar kotak, lain daripada kanak-kanak yang lain. So dengan cara visual animasi ni, dia lagi senang untuk fahamkan mereka ni. PDK kami, majoritinya semua Islam, dan kita pun sebagai seorang Islam, kita kena tahulah pasal sejarah-sejarah para Nabi ni. Selepas program 25 Rasul, pihaknya akan mulakan program baharu iaitu e-book doa harian guna pendekatan sama. 212 peserta mewakili 6 persatuan dan rumah ibadat sertai Karnival Sukan Madani antara rumah ibadat Anjuran Jawi. Karnival 3 hari mulai semalam berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan. Ia platform terbaik suburkan semangat muhibah dan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Matlamat kami ialah bagi memupuk perpaduan di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan masyarakat pelbagai latar belakang daripada pelbagai agama, dan kita jadikan rumah ibadat dan juga masjid sebagai pusat perpaduan. Di samping kita menjadikan kehidupan kita sihat. Peserta terdiri dalam kalangan belia, mewakili pihak Masjid Wilayah Persekutuan, Sanggam Hindu Malaysia dan Persekutuan Persatuan Agama Tau Malaysia, juga Persatuan Buddha Maha Karuna, Persatuan Belia Buddha Malaysia dan Workplace at the River. Ini Karnival mini sukan ni baik sekali. Lagi ini inisiatif yang bagus daripada Majlis
masuk negara Kuala Lumpur kan. Kerana ia dapat memupuk persahabatan antara rakyat Malaysia yang berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai agama. Bagus sekali ini, saya harap dapat dianjurkan setiap tahun lagi. Being Malaysian, and we can see that the spirit of Malaysia unity that you can't see in many other countries, especially taking the taking the first step to harmonize all the religious organizations. This is a beautiful message for the whole mankind. The unity and harmony is a strength each and every organization, each and every country. I strongly believe it. The spirit of Malaysia. Setakat September tahun ini, 51% daripada penebusit tabung haji yang telah mendaftar untuk tunaikan haji adalah golongan muda. Mereka berusia 34 tahun ke bawah. Orang ramai terutama ibu bapa digalak buka akaun TH untuk anak masing-masing seawal mungkin. Kemudian segera daftarkan mereka untuk tunai haji. Tabung haji mengamalkan satu sistem yang mana siapa yang daftar dahulu akan didahulukan untuk penggiliran pergi haji. Untuk menunaikan haji. Jadi nasihat kami di tabung haji adalah supaya ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka secepat mungkin, dengan membuka akaun tabung haji dan juga terus mendaftar untuk pergi haji untuk anak-anak mereka. Penebusit yang mahu tunai rukun Islam kelima itu harus punya simpanan minimum RM1,300 dalam akaun TH. Sekian litar langsung dari Kompleks Islam Putrajaya, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Rizauddin, terima kasih atas perincian itu. Orang ramai dinasihat tidak terpedaya dengan sebarang iklan pakej umrah yang menawarkan kadar harga terlalu murah. Pada mana pihak yang berhasrat untuk menunaikan umrah perlu terlebih dahulu menyimak latar belakang agensi pilihan di platform yang disediakan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Kalau katakan tawaran tu memang tak munasabah, kan? Sebab kalau kita tengok kos tiket kapal terbang je dah berapa kan. So jadi dengan tempoh masa yang diberikan, kemudian dengan lodging lagi di Mekah sana, betul ada pula lawatan ke Madinah lagi. So jadi jumlah 4,000 tadi tu dengan apa yang ditawar tu kadang-kadang tu yang saya sebut is too good to be true. Individu yang menjadi mangsa penipuan agensi pakej umrah disaran menyimpan semua bukti transaksi dan perjanjian selain membuat laporan polis. Dalam misi mencari bakat baru dalam sukan tarian untuk Kesukan Olimpik 2028 di Los Angeles, Menteri Belia dan Sukan Hannah Hyoh mahukan program dan kejohanan khususnya melibatkan sukan berkenaan di peringkat belia diperbanyakkan. Itu sebab Road to Gold adalah untuk 2 cycle Olimpik, Paris dan juga Los Angeles 2028. So on that mungkin ada sasaran daripada YB sendiri? Kementerian Belia dan Sukan bukan sahaja target sukan, tetapi kita nak yang mindset untuk menang gold ini dia wujud walaupun dalam aktiviti menari. Ya, that means saya nak rakyat Malaysia, khasnya golongan belia, bila mereka nak melakukan sesuatu mereka akan memberikan yang terbaik. Selepas program Battleground Malaysia Road to Gold Grand Final di Putrajaya, sukan tarian breaking berpotensi menjadi salah satu penyumbang pingat untuk negara pada Sukan Olimpik Paris 2024. Malaysia kini mempunyai ramai atlet berbakat dalam sukan tarian, antaranya pemenang pingat emas Sukan SEA Manila 2019, Sam Lee Jack yang lebih dikenali sebagai Leko Sam. Peruntukan untuk infrastruktur, kesihatan dan perumahan dalam Belanjawan 2024 jadi pemangkin pembangunan Johor yang bakal mengubah corak ekonomi negeri. Turut bakal terima manfaat masyarakat setempat. Ikuti laporan disediakan Aina Jihah Ahmad Mazlan. Ni ataupun belanjawan ni dia sebenarnya adalah pemangkin kepada untuk menaik taraf ketiga sektor ini. Jadi model negara maju yang Malaysia hendak bina, okey, sebab tu kerajaan membuat gagasan madani, maknanya ia melengkap tidak hanya ekonomi fizikal, pembangunan fizikal, tetapi juga
aspek keluarga rohaniah, sosial tersebut. Ujarnya, ketiga-tiga sektor perlu bergerak seiring agar tiada masyarakat, terutama golongan sasar, tercicir. Lokasi Johor yang strategik boleh dibangunkan dengan lebih jitu bagi meningkatkan kemasukan pelaburan antarabangsa. Beberapa projek khusus bakal memanfaatkan negeri dan rakyat. Antara dinanti, pelebaran lebuh raya kepada 6 lorong dari Sedenak ke Simpang Renggam, pembinaan Hospital Sultanah Aminah II dan projek perumahan rakyat Keluang. Eloklah kerajaan cepatkan buat lorong daripada 4 ke 6 ni kerana terlalu sesak. Pertama pada hari biasa pun sesak. Kalau hari kebesaran, hari cuti umum lagi sesak sampai ambil masa lebih kurang dalam 2 jam, 4 jam untuk sampai ke JB. Sekarang ni HSC yang sedia ada tu tak dapat menampung pesakit yang begitu ramai. Contohnya sekarang seperti di unit hemodialisis tu, kalau doktor order untuk masuk ward, kalau dulu terus boleh masuk ward. Tapi sekarang tak boleh. Sekarang staff kena confirmkan telefon ward sama ada ward tu ada kekosongan ke tidak. Projek ini sangatlah bagus. Memandangkan ekonomi sekarang dan juga rumah yang terlalu tinggi. Dan juga buat B40 adalah harapan untuk memiliki rumah dan bagi yang menyewa dapat menyewa pada kadar yang rendah. Belanjawan 2024 yang dibentangkan membuktikan keprihatinan dan komitmen kerajaan dalam mentadbir urus negara ke satu tahap yang lebih baik, sekaligus menjadikan pakej rangsangan ekonomi inklusif memberi kesan positif dalam jangka masa panjang untuk negara. Aina Jamak Mazlan, RTM. Memastikan pembangunan kurikulum vokasional yang dinamik sentiasa jadi komitmen Kementerian Pendidikan. Antara yang akan dilaksana termasuk meningkatkan akses serta ikuti pembelajaran dengan mengambil kira kemampuan dan potensi pelajar. Timbalan Pengarah Kanan Kluster Kurikulum dan Program TVET Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Saiful Hasnan Abdul Hamid berkata, kesediaan itu bagi memenuhi keperluan industri seiring perkembangan teknologi semasa. Betapa pentingnya pembangunan TVET tersebut dan dalam pihak Kementerian Pendidikan memang sudah semestinya perkara ini kita tekankan dan insya-Allah kita akan cuba lagi memperluaskan program TVET ini bukan hanya di KB tetapi juga di sekolah-sekolah harian dan sebagainya lah. Beliau berucap demikian pada Majlis Anugerah Kualiti Kolej Vokasional Ampangan tahun 2023 di Seremban. Saudara, sebuah bas ekspres terbalik di kilometer 51 Lebuh Raya Utara Selatan awal pagi tadi. Pemandu bas serta 3 daripada 12 penumpangnya cedera. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2, Syoromi Salih menyatakan baki 8 lagi penumpang selamat tanpa alami sebarang kecederaan. Menurut beliau, pihaknya terima panggilan kecemasan berkaitan insiden itu pada pukul 4.40 pagi. Susulan itu, 19 anggotanya digerakkan ke lokasi kejadian untuk operasi menyelamat. Operasi tamat sejam kemudian. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. KPDM belum terima laporan kenaikan harga ayam yang melampau setakat ini. Bagaimanapun, pemeriksaan giat dilaksana pegawai pemantau harga KPDN setiap hari yang melibatkan hampir 1,500 peremis meliputi pasar basah, pasar raya besar, pasar raya, pasar mini dan kedai runcit seluruh negara. Kita lihat bahawa harga ayam di
pasar basah yang paling tinggi, tapi walau bagaimanapun yang di pasar basah pun masih terkawal. Ya, jadi secara puratanya semalam harga ayam di nasional ialah puratanya RM8.51 semalam, dan di Semenanjung RM8.49 semalam ya. Yang tinggi sikit di Labuan, Sabah dan Sarawak. Memang pun harga siling mereka sebelum ini pun lebih tinggi sedikit. Tapi purata masih terkawal. Bercakap di Langkawi, Kedah, beliau memberitahu sehingga semalam lebih 2,200 anggota penguatkuasa KPDN di seluruh negara telah menjalankan pemeriksaan dan penguatkuasaan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Pusat Kecemerlangan Pendidikan Faizuddin FCOEE menganjurkan program insan terpilih madani bagi mewujudkan daya saing serta membentuk personaliti anak-anak asnaf. Pengerusinya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamaruddin Husin berkata, 43 peserta yang terpilih diberi pendedahan awal berkaitan dengan perkembangan psikososial selain penerapan akademik serta kompetensi kemahiran. FCOEE juga telah merangka model perkembangan psikososial anak-anak asnaf. Selain itu, ia turut melibatkan intervensi kaunseling pendidikan oleh rakan pemangkin pembangunan insan terpilih madani. Kejayaan program ini bakal menjadi pemangkin penubuhan sebuah institut pendidikan asnaf. Beliau memaklumkannya pada majlis penyerahan insan terpilih madani kepada rakan pemangkin pembangunan insan terpilih madani melalui Ketua Pemangkin Pembangunan Insan Terpilih Madani di Kanga. Program dirasmikan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamululail. Persekutuan Pengangkat Malaysia menyasarkan 500,000 anggota terutama dalam kalangan anak muda menjelang 2025. Ahli Majlis Pengangkat Negara Tan Sri Johari Abdul berkata, pihaknya menyusun atur pelbagai perancangan tahun depan bagi memastikan peningkatan keanggotaan yang ketika ini lebih 300,000 anggota. Ya, dia bermula daripada sekolah rendah, selepas itu ke sekolah menengah dan lepas itu kita ada pengangkap kelana. Dan apatah lagi dengan program kerajaan untuk menghidupkan balik PRKN. Ianya bermula daripada tingkatan 4. So kita akan menyaksikan pada 2024 ini bermulanya pengangkap akan lebih digarapkan untuk menyahut program PRKN, dan saya yakin pada tahun 2025 ini kita akan mencapai angka 500,000 juta itu. Beliau yang juga yang di-Pertua Dewan Rakyat berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Persatuan Pengangkap untuk Kerjasama Serantau ASEAN ASARC ke-18 di Georgetown, Pulau Pinang. Kejohanan Sudah Muay Thai Antarabangsa 2023 pertama kali dianjurkan di Padang Serai bermula hari ini. Kejohanan anjuran Sudah Muay Thai Camp bersama termasuk event management dan production itu dengan disokong Persatuan Muay Thai Malaysia dan Persatuan Muay Thai Negeri Kedah. Kejohanan ini melibatkan petinju-petinju dari 25 kelab Muay Thai di Malaysia, Thailand dan Afghanistan, terdiri dari semi-pro dan profesional. Menurut penganjur Jamilah Ismail, penganjuran sudung ini diadakan bagi menarik minat anak tempatan di Kedah selain memberi pendedahan kepada ibu bapa terhadap sudut positif sukan ini yang kerap dianggap berbahaya. Kejohanan yang berlangsung selama sehari ini menawarkan 3 tali pinggang dan 5 trofi untuk direbut. Perkembangan sukan kita mulakan dengan Piala Malaysia 2023. Terengganu FC TFC melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Kuala Lumpur City KL City FC 2-1 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kemenangan itu menyaksikan skuad Penyu melakar agregat 4-2. Tuan rumah menguasai babak pertama menerusi beberapa percubaan berbahaya namun gagal melepasi gawalan kemas penjaga gol lawan Kevin Mendoza.
Hanya 3 minit sebelum rehat, Ivan Mahmud akhirnya berjaya meledak gol pertama untuk menceriakan lebih 25,000 penonton tuan rumah. Kegembiraan penyokong TFC tidak bertahan lama apabila skuad bimbingan Nenad Petrina menyamakan kedudukan pada minit ke-51 menerusi tandukan Roman Morales. TFC kemudian bangkit mengatur serangan dan Ivan menjaringkan gol kedua menerusi rembatan dari dalam kotak penalti pada minit ke-67. Kedudukan 2-1 kekal hingga whistle penamaan. Dengan kemenangan ini, anak buah Tomislav Srebana bakal berdepan penyandang juara Johor Darul Takzim JDT pada aksi final 9 Disember depan. Pendayung Persatuan Sukan Kano Pahang PSKP Khairul Naim Zainal membuktikan statusnya selaku atlet kebangsaan apabila menjarai peringkat 1 Pahang Ocean Paddle International Challenge POPIC 2023 di Pantai Rantau Panjang. Tampil buat kali pertama, Khairul Naim berada dalam kelas tersendiri apabila muncul juara kategori kebangsaan SS1 lelaki dengan catatan masa 1 jam 55 minit 56 saat sejauh 14 km. Dua wakil Johor, Montoyo dan Mirza Adli Shahraziz pula masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Juara kategori kebangsaan SS1 wanita pula milik wakil Johor, Nur Atasha Nabila Saring. Dia menewaskan dua wakil Selangor, Nur Ismailina Isnadi dan Nur Amirah Nabila Amir. Sementara itu, Johor turut menguasai 3 lagi kategori iaitu terbuka Malaysia TK2 lelaki selain intervarsity lelaki dan wanita. Peringkat 2 berlangsung di Pantai Legenda Pekan sebelum melabuhkan tirainya di Pantai Teluk Cempedak Kuantan esok. Perjuangan semakin sengit bagi mengungguli takhta juara. Kejohanan hoki antarabangsa Piala Sultan Johor 2023. Sabtu, 4 November, New Zealand bertemu Great Britain 3.20 petang. India bertemu Pakistan 5.50 petang. Dan Jerman bertemu Australia 8.20 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah buat hari ini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.